Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tinggi kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpahan nikmat kurniaan yang dianugerahkan kepada kita. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Tafsirul Quran melalui terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman dan juga beberapa huraian dari tafsir yang lain. Sebelum daripada kita masuk pada tafsir terjemahan, kita baca beberapa ayat daripada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah yang ke-85. Surah yang ke-85 diturunkan di Makkah, mengandungi 22 ayat. 22 ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Surah Al-Buruj. Kita pergi ke muqaddimah surah dulu. Muqaddimah surah, dalam tafsir pimpinan dia ada satu muqaddimah, ringkas pengenalan kepada surah ini. Surah ini, surah Al-Buruj, surah ini diturunkan di Makkah. Sepakat ulama tafsir mengatakan surah Makkiyatun. Makkiyah. Di awal dulu ana ada huraikan beza di antara Al-Makkiyah Madaniyah. Kalau kita baca Quran dia akan tulis surah diturunkan di Mekah ataupun ditulis Makkiyatun. Surah diturunkan di Madinah. Apa beza dia? Beza dianya dari sudut masa. Biasa surah Makkiyah ini surah yang diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Makkah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Isi kandungan dia juga lebih kepada kisah-kisah, lebih kepada tasbitul aqidah, nak menguatkan akidah, dan perbincangan tentang kebangkitan semula di akhirat. Sebab apa? Sebab di permulaan Islam itu kita nak kuatkan asas, foundation, tapak dia biar kuat. Kalau tapak tak kuat, manusia ni akan jadi terbalik, mudah terbalik, kan? Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama, mengandungi 22 ayat. Tidak ada perbezaan ulama dalam bilangan ayat di sini. Dan dinamakan surah Al-Buruj. Apa makna buruj? Buruj iaitulah tempat peredaran bintang. Burj kaza, kan dia orang sebut. Sebab apa?
Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bintang-bintang serta hari pembalasan yang dijanjikan, bahawa kaum kafir yang bertindak ganas menggali parit dan membakar orang-orang yang beriman dalamnya akan menerima akibat yang seburuk-buruknya. Kita akan tengok dalam perbincangan kita ini tentang kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dicampak ke dalam parit yang digali dan dinyalakan api, dicampak seorang-seorang ke dalam tu. Allahu Akbar. Tersebut nama surah Was-Sama'i Zatil Buruj. Diambil dengan nama ayat, kan? Beberapa siri surah yang pendek-pendek lepas-lepas pun diambil ayat yang pertama sebagai nama surah, ataupun ayat lain yang mengandungi yang terkandung di dalam surah itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi az-zuhri wal 'asri. Nabi kita baca pada solat zuhur dan asar dengan was-sama'i wat-tariq, nama surah. Wa as-sama'i zatil buruj wa nahwihima minas suwar, dan seumpamanya. Maknanya surah pendek ni. Pendek bagi dia, bagi kita panjang dah ni. Kita wal asri. Sekarang ni ramai aku dah hafal surah Inna A'tayna apa ni? Surah Al-Hakumut Takasur, kan? Masya-Allah. Kemudian mari hafal pula surah-surah pendek. Intisari kandungan, kita tengok dalam tafsir kita ni, dalam kitab pimpinan, intisari kandungannya membentangkan kisah kekejaman kaum kafir terhadap orang-orang yang beriman yang terjadi pada dalam zaman nabi-nabi yang telah lalu. Setelah itu ditegaskan bahawa orang-orang kafir yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat. Tak kira lah zaman dulu ke zaman sekarang ke zaman akan datang ke, kalau ni perangai dia kena kepada orang yang beriman, mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab api yang membakar. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan ditempatkan dalam syurga yang melimpah-limpah nikmatnya. Kemudian ditegaskan bahawa azab Tuhan terhadap orang-orang yang kufur, ingkar, amatlah berat. Kenangkanlah saja apa yang telah menimpa kaum-kaum yang telah menentang rasul-rasulnya pada zaman-zaman yang silam. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, habis. Hancur lebuh habis. Kaum Nabi Musa, Fir'aun dengan geng-geng dia, kan? Demikian juga yang akan menimpa orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini diakhiri dengan menegaskan tentang kebenaran Al-Quran. Itu intisari surah, muqaddimah surah Al-Buruj. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ulama-ulama yang mengkaji Al-Quran ataupun tadabbur, dia kata surah Al-Buruj ini minas suwaril qalilah, di antara surah yang sedikit isi kandungannya mukhassas. Perbincangannya dari awal surah sampai ke akhir surah berbincang tentang limu'alajati qissatin wahidah. Nak bincang hurai satu isu je. Jadi surah Al-Buruj ni ada persamaan juga dengan surah Yusuf alaihissalam. Daripada cerita Nabi Yusuf yang kita dengar daripada awal lagi, dia mimpi dicampak dalam telaga, keluar sampai diambil oleh sayyaratun, sampailah pertemuan dengan keluarganya semula, kan? Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada kita apakah durus pengajaran yang dapat kita ambil daripada apa yang telah kita belajar. Muslimin dan muslimat para
jemaah sekalian, para penonton sekalian. Kita baca beberapa ayat dan kita lihat apakah kisah besar yang Allah Ta'ala rakamkan kepada kita di dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran, iktibar, dan orang panggil penguat semangat di dalam gerak kerja Islam yang sentiasa dikepung oleh orang-orang kafir yang menentang mereka dan juga golongan munafik yang berselindung di sebalik nama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Kita pergi kepada, dia panggil buruj. Kan? Buruj. Jamak kepada burj. Burj itu maknanya tempat peredaran bintang. Bintang itu bintang ni macam-macam bintang ada. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan langit tu, was-samaa'i. Was-sama', lihat. Dan dengan al-buruj. Buruj ni dia panggil jamak kepada burj, ambil daripada kata tabarruj dengan makna zuhur. Al-buruj maknanya tempat zahirnya bintang sekian-sekian. Itu dia panggil, kan? Jadi burj juga disebut dengan kepada bintang. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Burujan dalam surah Al-Furqan ayat 61, itu dia panggil bintang itu sendiri pun dia panggil burj. Bintang kaza, bintang kaza. Bintang itu bintang ni. Dan buruj juga diguna pakai kepada manazil asy-syamsi wal qamar. Tempat apa ni, berhenti matahari dengan bintang, dengan bulan tu. Dia lalu ikut tu, singgah sini, tempat persinggahan, kalau kita nak kata kak. Sebagaimana yang telah disebut oleh ulama-ulama falak, al-falakiyun, yang mengkaji tentang perjalanan matahari dengan bulan. Masya Allah. Jadi ulama-ulama falak, dia duduk tengok matahari ni berjalan, dia akan lalu ikut ni. Kan? Ada sebahagian mereka mengatakan, innal qamar, bulan, berhenti di satu burj baru itu, yaumain. 2 hari 1/3. 2 hari 1/3 hari. Gitu maksudnya. Maka timbullah dia nampak 28 hari. Bulan tu 28 hari nampak. Dan 2 hari lagi tak nampak, gelap. Permulaan dia tu lah. Kan? Maka dinamakan dalam istilah dia layali as-sirar. Malam-malam yang tersembunyi. Sebab bulan tak nampak. Jadi buruj yang kita dah sebut ni, peredaran bintang ni, satu gugusan yang telah tetap. Yang telah disebut oleh para ulama, dia kata ada 12 burj. Ulama falak kata ada 12 burj. Dan mereka letak nama setiap burj itu mengikut bentuk dia. Burj Asad. Asad tu makna singa. Hut, ikan. Dalu, timba. Sartan, macam ketam. Sumbulah, tangkai padi. Arak tak ada mai padi. Gandum. Hamal, Saur, Akrab, Skorpion. Itu jadi nama-nama bintang itu diambil daripada bentuk dia. Oh ni bintang ni. Jadi ahli falak kata ada isna asyara, 12 burj, 12. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak nak jadi ahli falak sini. Kita cuma nak tahu was-sama'i dzatil buruj. Langit ada dia mempunyai apa dia? Tempat peredaran bintang-bintang. Matahari lalu kot tu. Bulan lalu kot tu. Ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan hari pembalasan yang dijanjikan. Wal yaumil mau'ud,
hari pembalasan yang dijanjikan, hari apa? Ajma'al mufassirun. Ulama-ulama tafsir telah sepakat mengatakan hari itu iaitulah hari kiamat. Yaumil mau'ud iaitu hari kiamat. Tersebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan marfu'an wa mawqufan. Ada kata daripada kata-kata dia. Dia kata al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah. Kalau mau nak tahu hari mau'ud itu hari yang dijanjikan itu, iaitulah hari kiamat. Hari kiamat. Kata-kata ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Yang ayat yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikannya. Para jemaah sekalian, ini syahidin wa mashhud. Syahidin yang menyaksikan, yang mashhud yang disaksikan. Mengikut pengkaji dalam kajian ulama tafsir dia kata apa? Ikhtalafat aqwal ahli tafsir. Syahidin wa mashhud ni ulama-ulama tafsir telah mengumpulkan pandangan lebih daripada 24 pandangan tentang syahidin wa mashhud. Masya-Allah tabarakallah. Banyaklah. Yang disebut di sini yang hadir menyaksikan hari itu. Hari mana? Hari kiamat. Serta segala keadaan yang disaksikan huru-haranya pada hari tersebut. Tanda lagi. Ada juga ulama mengatakan syahidin maknanya hari yang sekarang. Iaitulah hari Jumaat. Wa syahidin iaitu hari Jumaat. Wa mashhud iaitulah hari Arafah. Syahidin hari Jumaat, mashhud hari Arafah. Sebab apa? Sebab syuhudun nas bil hujjaj. Jadi para syahidan nasu bil hujjaj. Orang pakat duk tengok jemaah haji berduyun-duyun pergi. Kita di Malaysia pun alhamdulillah pihak berita dalam beberapa channel TV semuanya lapor keberangkatan jemaah haji KT1. Pakat tunggu belakang. Sampai di Mekah pula, laporan dari Tanah Suci pula. Dari Mekah, dari Madinah, dari Arafah, habis pakat dulu lapor belakang. Itu dia panggil syahidin wa mashhud. Mashhud iaitu hari Arafah, hari orang menyaksikan perjalanan haji, jemaah haji. Jadi ada 24 kaul. Itulah di antara ada yang mengatakan wa'azamu syahidin. Saksi yang paling agung sekali siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Wa kafa billahi syahida. Allah Ta'ala lah, cukup Allah Ta'ala sebagai saksi. Kita ni tak percaya lagi dah. Sebab kemantapan iman tu. Kalau orang mantap iman dia mantap, tak ada saksi dah orang lain. Kafa billahi syahida. Cukup dah Allah Ta'ala sebagai saksi. Kemudian saksi yang kedua yang besar, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 41, wajidna bika ala haula'i syahida. Allah SWT berfirman, wajidna bika. Kami bawa mu ni, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia semua menjadi saksi. Itu saksi yang kedua besar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang menjadi saksi ke atas umat-umat mereka. Yadkhulu fi, masuk juga dalam saksi ini siapa dia? Al-malaikah. Malaikat hafazah. Malaikat yang duk jaga kita ni, dia saksi belaka apa kita buat. Dan juga saksi-saksi dari kalangan manusia, sehinggalah bumi menjadi saksi kepada kita. Kan? Sebab tu terdapat dalam sunnah ni, kita kena, kalau kita solat fardu sini, kita sunat lain. Biar ada saksi, tempat-tempat. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang azan, pokok-pokok kayu dengar semua jadi saksi belaka. Orang bertalbiyah di Mekah, kan? Batu, kayu, pokok-pokok dengar, jadi saksi belaka. Masya Allah, tabarakallah. Dan termasuklah
anggota manusia juga. Dalam surah An-Nur ayat 24 Allah kata, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum." Pada hari yang menyaksikan, menjadi saksi atas mereka, lidah-lidah dia, tangan dia, kaki dia, semua jadi saksi belaka. Pala-pala mulut kena seal. Maka semua perkara yang boleh jadi saksi, termasuklah dia di dalam wa syahidin wa mashhud. Allahu Akbar. Itulah di antara persaksian ataupun yang dibincang oleh para ulama tentang saksi-saksi. Jadi masyhud itu setiap benda yang dapat kita lihat. Amalan manusia, perbuatan manusia, kebaikannya, keburukannya, kita jadi saksi belaka. Di antaranya apabila ada orang mati. Orang mati ni orang yang baik. Bila kita kata orang ni insya-Allah setakatnya saya kenal dia ni orang baik. Orang ni juga termasuk di kalangan orang yang disaksikan. Tapi jangan jadi saksi palsu. Macam ada setengah tempat ni imam tanya, apa kita saksi atas mayat ni? Baik. Awak kenal ke tak? Tak kenal. Habis macam mana saksi? Itu tak boleh. Kita saksi maknanya kita beritahu apa yang kita tahu. Kita kenal dia ni masya-Allah ahli masjid. Di mana ada orang susah, sampailah dia bantuan dia. Kita tengok di mulut dia duduk bergerak berzikir, tak ada bunyi duduk mengumpat orang. Itu dia panggil kita saksi diri. Tapi kalau orang paksa suruh saksi, lepas tu kita kata baiklah, jangan dia kata. Macam mana kita boleh cari saksi benda yang kita tidak tahu? Allahu Akbar. Baiklah, masuk kepada tajuk kita. Tajuk yang lain pula. Sebab apa ada kaitan belaka ni? Ada kaitannya. Sumpah-sumpah tentang saksi dengan saksi ni, iaitu munasabah. Orang panggil ada keserasiannya, munasabahnya dengan kisah yang Allah SWT akan sebut tentang tadi Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang di langit atas. Lepas ni kita turun bawah pula, iaitulah kita akan masuk ke dalam Al-Ukhdud, dalam parit api yang digali oleh puak-puak Najran. Kan? Jadi dari mu ni, walaupun duduk dalam parit kena seksa ke puak ni, kamu kena ingat Allah SWT maha tinggi, maha berkuasa, maha bijaksana. Setakat nak lawan puak-puak ashabul ukhdud tu kecil bagi Allah Ta'ala. Isyarah. Allahu Akbar. Dan hari yang disaksikan itu, semua sekali. Orang-orang yang menyaksikan dia, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ayat yang keempat. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah kaum yang telah menggali parit. Dia gali parit. Dia buat apa? An-nari zatil waqud. Parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Dia gali parit, nyalakan api dalam tu. Habis buat apa tu? Ambil orang beriman, campak. Izhum 'alaiha qu'ud. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya. Nanti kita cerita kenapa izhum 'alaiha qu'ud, mana ketua-ketua besar menghadiri sendiri tengok orang dicampak seorang-seorang masuk dalam api. Mumpakat duk tengok dia. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman, Masya Allah, Tabarakallah, ketua-ketua dia tengok sekali. Tidak kata suruh orang panggil pengawal-pengawal dia, ni macam-macam dia ya. Orang Kelantan kata, wak dia yang pergi, lah, bos dia gitu, menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Sebab apa? Mereka dicampak ke dalam api. Tengok ayat yang seterusnya. Ayat Quran ni pendek-pendek, tapi dia punya cerita nampak. Kita nampak satu-satu. Gali parit, nyala api, pakat tunggu atas, campak orang. Masya Allah. Apakah punca, apa sebab mereka dicampak? Tengok Allah Ta'ala jawab dalam ayat yang ke-8.
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan mereka tidak marah dan menyaksakan orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Berkuasa, lagi amat terpuji. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan Allah sentiasa menyaksikan tempat tiap-tiap sesuatu. Baiklah. Ayat ini cerita kepada kita macam orang panggil syahidin wa masyhud. Seolah-olah kita saksi sendiri apa yang telah berlaku kepada saudara-saudara kita umat Islam di sana pada saat itu. Mari kita tengok kisah sejarah yang berlaku. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa qad ikhtalafa al-ulama wal mu'arrikhun. Ulama-ulama pengkaji sejarah berbincang tentang, ada yang sedikit perbezaan tentang siapakah yang dimaksudkan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah orang yang dicampak dalam api, dalam parit api itu siapa? Kebanyakan kisah-kisah dalam kitab-kitab sejarah mengatakan bahawa parit ini digali satu tempat, nama dia Najran. Najran ni di mana? Di ujung negara Arab Saudi sekarang. Najran, satu kawasan, satu negeri dalam Arab Saudi, nama dia negeri Najran. Najran ni dia dekat dengan Yaman. Saudi, Najran, Yaman. Sampai hari ni, kalau kita pergi ke Najran, orang akan tunjuk, di sinilah Ukhdud yang dikatakan parit yang digali itu. Tapi parit itu tak adalah. Cuma kesan-kesan tu ada. Macam kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, nak pergi cari parit yang dicadangkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Nabi SAW sewaktu peperangan Ahzab. Kan? Peperangan Khandaq. Peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, kita tak akan jumpa lagi parit itu. Tapi ada tanda. Ulama sejarah kata, ni tempat dia. Daripada Masjid 7, pergi ke Ajimati Syaikhan ni, nak pergi ke medan peperangan Uhud. Situ dia panggil tanda Khandaq. Nah, sini Ukhdud. Jadi Ukhdud ni tanda. Di mana tempat dia? Di Najran. Tempat dia nama Najran. Dan dalam kisah ahli sejarah kata, wuku'uha, berlakunya selepas tahun 500 kelahiran Nabi Isa, miladi 500. Sekitar tahun 522 ataupun 23. Maknanya sebelum peristiwa Ashabul Fil datang nak runtuhkan Kaabah, dan sebelum dilahirkan Maulid Nabi SAW, berapa tahun? Maulid 570 kan? 570. Ada riwayat kata 571. Peristiwa ini berlaku pada 523. Maknanya lebih kurang 50 tahun. 40 tahun lebih. Sebelum itu. Wallahu a'lam. Itu ahli sejarah kata. Maka kisah ini tentulah sampai kepada orang Arab. Biasa orang Arab ni kalau sampai ke dia, dia akan buat syair-syair. Kan? Kisah ini panjang. Saya ringkaskanlah. Kalau nak baca panjang, panjang pula jadi. Kita nak tafsir kan. Tapi bila lalu peristiwanya sejarah macam ni, kalau tak cerita, kita kata peristiwa itu, munasabah itu susah. Dalam hadis ni yang panjang, dalam kisah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, ada juga Imam Nawawi bawa kisah ni di dalam permulaan kitab Riyadhus Salihin. Orang dari Riyadhus Salihin boleh tengok. Ataupun kalau tuan nak dengar secara detail sikit cerita ni, boleh tengok dalam rakaman
huraian saya kepada kitab nama dia Kisah Benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah benar dari Nabi ataupun kisah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siri yang ke-18. Yang saya ceramah di masjid ni, kita buat cerita, baca buku-buku cerita kisah sahih. Sahih Kisah Nabawi. Siri 18, saya cerita detail tentang cerita Ashabul Ukhdud. Hari ni anda nak ringkas dah, insya-Allah. Sambil-sambil ringkas pun cerita juga kan, supaya para jemaah puas hati. Mana kisah tu ada dalam Muslim, Imam Nawawi bawa kita dalam Riyadhus Salihin dan dalam kitab Sahih Al-Qisas An-Nabawi. Iaitu zaman dulu ada seorang raja. Seorang raja ni dia ada ahli sihir. Biasa zaman dulu rupanya ilmu sihir ni ilmu yang telah dikenali oleh orang-orang dulu. Kan semua orang-orang yang penguasa masa zaman dulu pakat kata belaka tak? Oh, ni ahli sihir ni. Dia tak percaya ke Nabi, dia kata ahli sihir. Masya Allah, tabarakallah. Bila sihir ni sudah tua, sihir ni sudah tua, dia kata, tuanku, bawa mari seorang pemuda, Ghulam, aku nak ajar ilmu sihir ni, takut aku mati tak ada pengganti. Tidak ada pengganti. Jadi raja cari budak ni. Ada setengah ahli sejarah kata, Ghulam ni nama dia Wadda'. Nama dia Wadda'. Kalau tuan-tuan nak tengok kisah Wadda', tengok dalam kartun Arab, dia tulis Wadda'. Ada ni, kisah Ghulam ahli sihir ni. Jadi budak ni diperintahkan oleh kerajaan bagi, kalau kita sekarang ni, bagi beasiswa, mu pergi ngaji dengan tukar sihir. Budak ni pun berjalan nak pergi tempat tukar sihir. Ngaji dengan tok ayah sihir dia tu. Satu hari dia lalu ke kawasan, tengok dalam dalam gereja, masa tu masih lah. Kan belum nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Dia jumpa seorang rahib. Rahib ni padri lah. Tuan guru kepada Kristian, rahib. Rahib ni duk mengajar. Dia kata orang ramai ni buat apa ni? Dia masuk juga. Budak, gitulah keadaan, kan. Dia masuk dengar. Lepas habis kuliah ni, baru dia pergi tempat ahli sihir. Ahli sihir kata, kenapa kamu lambat? Lambat mari kelas ni kenapa? Oh, ada macam-macam lah. Akhirnya dia kena pukul. Dia mengadu kepada rahib ni. Macam mana tuan guru saya ni? Ginilah, mu cakap dengan ahli sihir mu tu. Cakap, keluarga saya bagi lepas lambat. Mungkin pagi kena keluarkan lembu dulu ke apa benda, cari alasan. Gitulah dia. Pergi ngaji tempat rahib, pergi tempat ahli sihir. Dia pun dah besar, dah duduk memikir. Confused dia ni. Kontra di antara dua ilmu ni. Oh, sudah. Ghulam ni ada yang mengatakan nama dia Abdullah. Abdullah, nama Ghulam. Ada yang dalam kitab, dalam sejarah kata Wadda'. Wallahualam, boleh jadi gelaran dia. Satu hari Allah nak uji dia. Orang ramai berkumpul tengah jalan, tak boleh nak pergi. Ada binatang besar, dabah. Binatang besar duduk tunggu tengah jalan, orang nak pergi tak boleh. Nak lalu tak boleh, sudah dah lah. Bila orang tengok budak ni lalu, kalau orang Kelantan kata awal. Mu boleh ke tak ni? Nak alih binatang besar tu. Orang nak pergi kerja tak boleh ni, terganggu tengah jalan. Dia pun duk mikir. Aku hari ni nak buat satu ujian. Siapa lebih hebat? Tok guru aku, rahib ke ahli sihir? Sudah lah. Dia pun ambil batu. Dia pun doa. Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah. Ya Allah, sekiranya amalan, ajaran yang dibawa oleh padri, rahib itu lebih baik, lebih engkau suka daripada ahli sihir, matikanlah binatang besar ni. Sudah. Maka dia pun ambil batu, atas ke. Faramaha faqatalaha. Kena batu tu, binatang besar tu, ke bawah. Sudah lah. Orang pun, happy belakang.
pakak lalu. Satu peristiwa. Kemudian dia jumpa pula seorang menteri kepada gajah buta. Orang kata, Tuan menteri, budak tu bisa tu. Dia ngaji sihir tu. Habis tengok binatang bau ni dia lontar mati. Acu pergi jumpa dia. Pergi jumpa Abdullah ni, wadak ni kata apa? Tuan, saya boleh bomo tuan. Tapi syarat. Syarat apa? Kalau kamu beriman dengan Allah, aku doa Allah Ta'ala celik matamu. Menteri ni kata, biarlah. Aku nak beriman lah, biar mata aku celek. Itu kebaikan. Ada tempat kita hari ni pula, kalau jumpa ahli sihir, Tok Ayah sihir kata gini-gini, ya. Mu sanggup buat apa ni, puja syaitan kau apa tak apa, asal kau sihir dia jadi. Terbalik pula, hak ni nak jadi baik. Celek mata. Esok dia pergi jumpa dengan tuanku, tak bawa tukar dah. Kaya orang buta kaya dia bawa peh tukar. Dia tak ada tu. You? Kalau bahasa kita ni you dah. Entah. Ya. Macam mana mata celek? Budak tu, budak hak tuan atas mengaji tu. Hebat budak ni. Sudah lah. Panjanglah ceritanya. Dia kata, dia ni ahli sihir dah, bukan ahli sihir. Dia doa dengan nama Allah Ta'ala. Ulan ni pesan dah. Mu jangan bagi tahu aku. Mu jangan bagi tahu. Si menteri ni kena pukul gajah akhir. Dia tak. Siapa dia celek matamu tu? Budak tu. Akhir kali Ghulam pula kena ambil. Kena pukul Ghulam. Siapa ajamu? Kalau bukan ahli sihir. Pukul, Ghulam pun sakit. Dia kata, Tok Guru Ar-Rahib. Bukan ahli sihir. Ilmu aku ni hak ni. Bukan hak tu. Bukan hak mu ajar tu. Allah, sudahlah. Gajah apa? Kepanjang dah cerita ni. Gajah kata gini. Panggil pengawal-pengawal dia. Dia kata, mu ambil Ghulam. Budak ni buat naik atas bukit tinggi. Tanya dia. Nak beriman dengan raja ke? Kau masih lagi nak percaya ke Tok Rahib? Ajaran yang dibawa oleh Rahib. Beriman kepada Allah. Naik atas bukit. Pengawal dia bawa ni. Naik atas bukit. Cakap. Mu ikut raja ataupun masih lagi nak ikut Rahib? Tak mau tabat, aku akan campak ni. Tengok bukit dah lagi ni. Ghulam pun angkat tangan. Allahumma kfinihim bima syi'it. Ni tanda. Tanda kita punya berdoa ni. Kalau mari orang jahat nak kena kita kata Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, selamatkan aku daripada gangguan kejahatan mereka ni dengan kehendak-Mu ya Allah. Bila dia doa lagi ni, bukit pokoknya jatuh habis puak pengawal, budak ni balik nyok. Esok pergi jumpa tuanku. Tuanku, balik dah ni. Gila, mana pengawalmu? Mati habis jatuh atas bukit. Sudah. Panggil pengawal lain pula. Tangkap, bawa tengah laut, tanya dia. Beriman dengan gajah ke? Dengan ajaran Rahib. Pergi tengah laut. Siapa tengah laut? Mereka pun tanya, nak campur di laut ni. Dia doa, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, selamatkan aku daripada kejahatan puak ni dengan kehendak-Mu ya Allah. Laut bergelora, jatuh habis puak-puak pengawal, dia balik. Tak ada apa dah lah. Akhir kali, dia kata, Tuan, aku nak bunuh saya ke? Nak. Sebab mu tak dengar kata, beres. Bahasa kita kata beres. Tuanku kumpus rakyat negeri ni di tengah padang ramai-ramai, buat tempat tinggi, pakai ikat saya, dia salib. Tuanku ambil panah yang tajam, depan orang ramai. Tuanku baca kuat-kuat, Bismillahirrabbilghulam. Panah. Dengan nama Allah, tengok. Raja sudah, dia nak marah sangat ni, nak bunuh sangat budak ni, dia sanggup kata Bismillah dengan nama Allah, bukan nama dia dah. Rabbil Ghulam, Tuhan budak ni. Bila dia baca, dia panah, kena sini. Allahu Akbar.
Bila kena sini, budak dia pun mati. Dia ambil tangan dia tak sini. Dia tertutup tempat darah dia. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Oh, satu padang, satu negeri yang ada di menyaksikan peristiwa ni, semuanya fa'amanan nasu kulluhum. Semua sekali beriman. Mereka berkata, amanna birabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Oh, sudah dah lah. Gila lah raja ni. Habis dah lah tuanku. Kita bagi tahu dah, jangan buat terbuka. Ni orang tak mau terbuka ni. Tengok, habis satu negeri beriman. Raja pun mengamuk. Macam mana kita nak buat? Ramah ni. Gali parit. Ni, qutila ashabul ukhdud. Gali parit. Bila gali parit, pasang api, tangkap mari semua. Mung nak ikut gulam ke? Ikut aja. Amanna bi rabbil gulam. Pom, campur. Seorang masuk. Sehinggalah yang terakhir mari seorang makcik duduk duku anak dia. Mak dengan anak ni, dia sanggup jatuh dia dalam api biar anak dia selamat. Anak dia kata, Ummah, ibu, nahnu alal haq. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, kita duduk di atas jalan yang benar. Beramanna bi rabbil ghulam. Mari kita campak sekali. Sekali dengan mak-mak dia belebong jatuh dalam itu. Allahu akbar. Inilah cerita qutil ashabul ukhdud. An-nari zatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Kata di ulama tafsir, ketika mereka jatuhkan hukuman itu, mereka duduk tengok sekali atas tu. Mereka duduk sekali. Inilah yang dikatakan ta'zib begitu dahsyat. Sebab bila bakar dengan api ni, habis kemuncaklah manusia ni. Kezaliman dia boleh bakar orang yang begitu dahsyat. Mereka duduk. Apa makna? Izhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk tepi parit. Ada yang mengatakan ni nama raja tu. Apa nama raja? Raja yang zalim tu. Nama dia Yusuf Zunuasin. Ada nama dia. Yusuf Zunuas. Jangan pun nama anak Zunuas ni. Yusuf tak apalah, kita ambil nama Nabi Yusuf kan. Wa kana Yahudiyan. Dia tu Yahudi. Ni. Wal Yahud aidan, Yahudi ada masa tu di Yaman. Dan mereka telah menguasai ekonomi Yaman. Di Najran ada pula Nasara. Najran ni ada Nasara. Nasara pun kuat juga. Pasal itulah duduk belawai tu kan. Yahudi ni duduk hak pakar rojok dia ahli sihir tadi. Nasara si padri tu, si rahib, tok rahib tu. Allahu akbar. Jadi belawai. Si Nuas ni, Nuas ni, dia duduk tengok. Dia sendiri menghadiri itu, dia katakan izhum 'alaiha qu'ud. Isyarat kepada pelaksanaan peristiwa ini, demo tu sendiri. Ketua sendiri, tidak kata suruh macam-macam yang mari buat kerja, tak ada. Yang kedua, isyarat kepada ayat ini bahawa orang yang hati kerah ni tak takut gapo. Buat asal yang penting kehendak nafsu dia terlaksana, kita kata itu di antara yang berat. Baiklah. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka sendiri saksi tengok apa yang dibuat kepada orang yang beriman. Akhirnya Allah kata apa? Wa ma naqamu minhum. Mereka tidak buat, tidak marah, tidak menyeksa orang-orang yang beriman itu kecuali illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kerana mereka telah beriman dengan Allah Al-Aziz, yang maha berkuasa, Al-Hamid lagi terpuji. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yang pemilik langit dengan bumi, dan Allah taala ala kulli syai'in wallahu ala kulli syai'in syahid. Sesuai dengan ayat ni, Allah kata, syahid, aku saksilah apa yang kamu buat kepada apa? Kepada ashabul ukhdud, orang yang dicampak dalam api. Jadi yang terakhir kali campak siapa tadi? Kanak-kanak, budak kecil,
Dia kata, ya Umar isbiri fa innaki alal haq. Ibu di atas kebenaran. Jangan takut. Jadi para jemaah sekalian, episod perbincangan kita belum habis. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam ayat Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, ayat yang ke-10. InsyaAllah dengan beberapa istimbat, pengajaran-pengajaran daripada kisah Ashabul Ukhdud, kita akan bincangkan dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.